Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Faiz, macam mana suara ya? Tak maklum balas. Bang Zul, macam mana bang suara? Jelas tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام إلى كافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وأرواح مشايخنا ووالدينا ومشايخهم ووالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا للمصنف في هذا الكتاب الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي وأصوله ومن ينتسب إليه أجمعين وخصوصا إلى هذه النية وإلى كل نية الخير والسلامة في الدين والدنيا والآخرة شاء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا يا معلم الحكمة علمنا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنساناه يا رب العالمين. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وألحقنا بالصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. ربي اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ke-32. Jadi kita masih lagi di dalam bab yang keempat ya. Bab yang keempat. Kalau yang naskah terjemahan Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari hafizahullah, yang terbitan baru muka surat 103. Muka surat 103. Kalau yang lama muka surat 87 ke, tak silap. 97. 97. Kalau yang bersih yang terbitan lama muka surat 97. Ya, jadi kita masih lagi di dalam bab yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abang Khalid. Alhamdulillah, syukur kita ke hadratillah. Dapat lagi kita berhimpun. Masih tak kelewatan daripada sudut adat ialah untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Adapun kalau daripada sudut syarak lewat dah Hari Raya ni 1 Syawal ya. Jadi kita salam Syawal, salam bulan Lebaran lah. Semoga kita semua diberkati oleh Allah SWT
dalam bulan ini, dan semoga semua amalan kebaikan kita dalam bulan Ramadan, amal ibadah kita, amal taat kita, begitu juga dalam bulan Syawal ini, semoga diterima oleh Allah SWT, dan semoga dosa-dosa kita Allah SWT ampunkan. Alhamdulillah, syukur kita dapat kita berhimpun lagi untuk siri kuliah mingguan yang kita berpaksikan kepada kitab Bustanul Arifin karangan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, ghafarallahu lahu wa liwalidayh wa li jamil muslimin wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Jadi kita sambung pembicaraan kitab ini, masih lagi dalam bab yang keempat. Di mana bab yang keempat ni Imam Nawawi mendatangkan lebih kurang 59 kata-kata ulama ataupun kisah-kisah yang menyentuh pelbagai aspek kehidupan kita, khususnya dalam perkara-perkara yang sangkut paut dengan keagamaan. Jadi kita sampai yang kisah ke-32 ni adalah secara ringkasnya kisah rihlah ataupun pengembaraan Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, semata-mata nak menuntut sebuah hadis sahaja. Mengembara beliau, bermusafir beliau jauh perjalanan untuk semata-mata mendapatkan meriwayatkan satu hadis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan tengok yang terjemahan tu kan, kata tanpa terjemah tu, telah meriwayatkan kepada kami oleh Syekh Abu Muhammad Abdul Rahman bin Salim Al-Anbari daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawasanya Jabir radhiyallahu anhu pernah pergi menemui seorang lelaki yang meriwayatkan sebuah hadis yang berkenaan dengan kelebihan menutupi keaiban seorang muslim. Hadis tu berkenaan dengan kelebihan fadilat menutupi keaiban seorang muslim. Tutup aib, maknanya tidak menghamburkan, tidak menyebarkan, tidak mendedahkan. Lalu lelaki itu berkata, sebenarnya bukanlah saya yang meriwayatkan hadis tersebut, tetapi ini ialah seorang yang dinamakan Imam Syihab. Imam Syihab ni berada di mana? Yang negeri yang dinamakan negeri Maslamah depan. Lalu Jabir pergi ke negeri Syihab berada di sana, dan ia menemui Amir, gubernur negeri tersebut yang bernama Maslamah. Maslamah tu Amir. Maaf, Maslamah tu Amir ataupun gubernur yang berada di negeri Syihab menetap. Mana negeri Syihab menetap ni? Sebentar. Ini tak ada dinyatakan di mana. Baik, jadi Sayyidina Jabir pergi ke negeri yang Syihab berada di sana, dan dia menemui Amir, gubernur negeri tersebut yang bernama Maslamah. Maka ketika Jabir sampai ke depan pintu Amir tersebut, lalu berkata kepada pengawal pintu, katakan kepada Amir, gubernur, bahawa hendaklah ia turun menemui aku. Lalu pengawal pintu tadi masuk ke dalam sambil tersenyum. Melihat hal ini, gubernur bertanya kepadanya, apa yang terjadi sehingga kau tersenyum? Ia menjawab, telah datang di hadapan pintu seorang lelaki menaiki seekor unta, dan ia berkata, katakanlah kepada gubernur bahawa hendaklah ia turun menemui aku. Gubernur berkata, kenapa engkau tak tanya siapa namanya? Pengawal tadi pun turun ke bawah semula dan tanya siapa nama lelaki tadi. Jadi kemudian Jabir beritahu, dia adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, sahabat radhiyallahu anhu. Lantas pengawal pintu tu kembali kepada gubernur, bagi tahu gubernur nama lelaki yang hadir itu Jabir lah. Setelah itu gubernur tadi bangkit dari tempat duduk, menjenguk melalui tingkap sambil berkata, silakan naik, jemputlah, naik. Lalu Jabir jawab, saya tidak akan naik, cuma saya mahu supaya engkau beritahu kepadaku di mana rumah Imam Syihab, dan meriwayatkan hadis yang Sayyidina Jabir nak riwayatkan tersebut, nak dapatkan tersebut.
Gubernur tadi berkata pula, naiklah dulu, nanti saya akan panggil dia datang ke sini untuk menunaikan hajatmu. Tak payah susah-susah. Nanti saya panggilkan bawa Imam Syihab datang jumpa, datang sini. Kemudian apa jawab Jabir? Aku tidak suka bahawa engkau hantar utusan untuk menjemputnya, kerana utusan gubernur apabila datang kepada seseorang, maka ia mesti akan mencemaskannya. Dan aku tak suka bahawa dicemaskan seorang Muslim dengan sebab kedatanganku. Selepas itu, gubernur itu pun terpaksa turun dan terus pergi bersama dengan Jabir sehingga sampai ke rumah Imam Syihab. Tak mahu dah. Tengok tu. Ni antara ada beberapa adab, contoh teladan. Antaranya iaitu tidak suka menyusahkan orang dan tak suka buat orang lain susah dengan sebab kita, cemas dengan sebab kita. Kemudiannya sampai dekat rumah Syihab, Imam Syihab, lalu Imam Syihab melihat mereka daripada tingkap atas sambil berkata, apakah kamu bersedia untuk naik? Terlangkau tu. Selepas itu gubernur itu pun terpaksa turun dan terus pergi bersama dengan Jabir sehingga sampai ke rumah Imam Syihab. Lalu Imam Syihab melihat mereka daripada tingkat atas sambil berkata, apakah kamu bersedia untuk naik ataukah perlukah untuk saya turun kepada kamu? Kau nak aku naik ke, kau nak naik ke ataupun nak aku turun? Ini rumah-rumah yang bertingkat-tingkat dah ni. Kediaman yang bertingkat-tingkat kan. Pangsapuri ke, apartmen ke kan. Jabir menjawab, aku tak mahu kau turun daripada turun kepada kami, dan kami pun tak mahu naik menemuimu. Tetapi riwayatkan kepada kami sebuah hadis yang telah engkau dengar daripada Rasulullah SAW berkenaan dengan menutup keaiban seorang Muslim. Lalu Imam Syihab berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man satara ala akhihil mu'min faka'annama ahyahu. Artinya, sesiapa yang menutup keaiban, aib ni asal dia makna apa? Makna kekurangan, kecacatan. Kekurangan, kecacatan. Jadi barang siapa yang menutup makna menyembunyikan ni, tidak menghamburkan, tidak mendedahkan. Mendedahkan keaiban seorang mukmin, seorang yang beriman, faka'an nama ahyahu, maka seakan-akan ia telah menghidupkannya. Baik, inilah dia. Jadi pada yang ke-32 ni ada beberapa pengajaran yang kita boleh ambil yang penting ya. Kan kalau yang yang fokus yang pentingnya itulah kita menutup keaiban kita. Banyaklah kelebihan menutup keaiban ni. Bahkan daripada kebanyakan posisi hukum dia tu wajib menyembunyikan keaiban saudara seagama yang kita tahu, yang tidak diketahui oleh umum. Maka kalau kita menutup keaiban, ini antara salah satu kelebihan, iaitulah seolah-olah kita menutup atau seolah-olah kita menghidupkannya. Kalau kita mendedahkan, seolah-olah mematikannya. Makna yang dapat difahami daripada hadis tersebut. Dan barang siapa yang menutup keaiban saudaranya di dunia ni, Allah Ta'ala akan tutup keaiban dia di akhirat nanti. Itu antara kelebihan lah. Jadi, dan dapat juga kita mengambil pengajaran kesungguhan dalam menuntut perkara-perkara yang bermanfaat akhirat, khususnya seperti menuntut ilmu dan seumpamanya. Yang kemudiannya yang ke-33 pula adalah merupakan berkenaan dengan memuliakan sesuatu ataupun seseorang yang dinisbahkan kepada kekasih kita, kepada orang yang kita kasihi. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan sebahagian daripada apa yang mereka sebutkan pada memuliakan seseorang yang ada kecenderungan hati kepada kekasihnya. Maknanya, kalau ikutkan terjemahan yang dan sebahagian daripada apa yang mereka sebutkan pada memuliakan seseorang atau memuliakan sesuatu. Saya bila seorang, orang saja. Yang bernyawa. Sesuatu ni lagi umum lagi lah. Yang ada
yang ada kaitan, kecenderungan maknanya, ataupun yang ada kaitan kepada kekasihnya. Antara contohnya, ala hayyid diyara bisa'da inni uhibbu li hubbi Fatimah diyar. Artinya, perhatian, ketahuilah, ucapkan salam hormat pada rumah-rumah yang ada di kampung Sa'da, satu tempat. Sebab apa? Sebab aku sebenarnya mencintai rumah-rumah yang ada di sana. Kerana apa? Kerana cintaku terhadap Fatimah. Ini kata-kata penyair. Kerana cintanya kepada seorang perempuan yang bernama Fatimah, jadi Fatimah tu menetap di kampung Sa'da, maka semua rumah-rumah di kampung Sa'da pun dia kasih juga. Nampak? Masya-Allah. Dan syair yang serupa maknanya dengan perkataan di atas, uhibbul ayama iz busainatu ayyimun wa ahbabtu lamma ghaniyatil ghawaniya. Artinya, aku cinta perempuan-perempuan yang tidak bersuami. Kerana apa? Kerana Busainah belum bersuami. Dia kekasih dia nama Busainah. Jadi Busainah itu belum bersuami lagi, masih bikir, masih anak dara. Maka dia pun kasih kepada Busainah. Kasih kerana lantaran kasihnya kepada Busainah, dan Busainah pula belum berkahwin, maka dia kasih juga kepada perempuan-perempuan yang belum berkahwin. Sebaliknya, kemudian aku cinta semua perempuan-perempuan yang telah bersuami. Kerana apa? Kerana Busainah juga telah bersuami. Itu yang ke-33 tu pengajaran dia, maknanya kita mengasihi kepada sesuatu yang dinisbahkan kepada kekasih kita. Umumlah tu, orang ke, jangan kalau orang ahli keluarga, ibu, bapa, anak beranak, contoh kita orang berumah tangga kan, pak mentua, mak mentua, dia beradik, ipar, dua, apa semua tu yang dinisbahkan kepada isteri kita pun kita kena kasih lah. Begitulah juga harta benda, dan seumpamanya. Ke-34 pula, di sana yang pada perbicaraan kata-kata yang sangat bernilai, berharga, mahal harganya. Yang ke-34 tu, Imam Nawawi membawa ke-34, ke-35, begitu jugalah ke-36 tu secara umumnya tentang balasan, akibat terhadap orang yang mempersendakan syiar-syiar Allah, menghinakan, meremeh-temehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tuan-tuan baca pada kisah 34 tu, telah meriwayatkan kepada kami oleh Al-Ambari daripada Abu Yahya Zakaria bin As-Saji, rahimahullah ta'ala, beliau berkata, pada satu ketika kami berjalan bersama-sama di long bandar Basrah, Iraq, menuju ke rumah setengah daripada ulama ahli hadis. Setengah ni seseorang lah, seseorang daripada ulama ahli hadis nak pergi ke rumah ulama ahli hadis. Saya pun berjalan dengan sedikit cepat. Lalu di sana seorang lelaki bercakap percakapan yang tak sopan. Dia kata apa? Angkatkan kaki-kaki kamu daripada sayap-sayap malaikat sehingga kamu tidak mematahkannya. Ia berucap yang demikian itu dalam sasana mengejek-ngejek maksud sebuah hadis yang diriwayatkan dalam membicarakan kelebihan orang yang menuntut ilmu. Ada kan hadis Nabi kata, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat merendahkan, melabuhkan sayap-sayap mereka bagi penuntut ilmu. Kerana apa? Kerana redha, suka dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Jadi hadis tu menunjukkan tentang kelebihan penuntut ilmu. Namun dipersendakan oleh seorang hamba Allah Ta'ala ni, seorang mandogo ni, dia kata apa? Dia kalau orang kita kata apa? Menganjing. Menganjing. Apa yang berlaku? Maka orang itu jadi lekat di tempatnya dan tidak dapat bergerak ke tempat yang lain sehingga keringlah kakinya dan terus jatuh di tempat itu. Masya Allah. Buat lagi. Satu kisah yang lebih kurang pula, tengok yang ke-35 tu. Beliau oleh Ambari daripada Abu Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala, beliau berkata, ada di kalangan murid yang mengaji ilmu hadis
seorang yang jahat perkataannya, sehingga ketika mulut celupar ni, sehingga ketika ia mendengar sabda Rasulullah SAW berbunyi, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna', sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayapnya bagi penuntut ilmu kerana redha dengan apa yang dilakukannya. Lalu ia memasang paku pada kedua tapak kasutnya dan ia berkata, aku mahu menginjak sayap-sayap malaikat. Maka secara tiba-tiba orang ini menjadi buruk kakinya. Menurut apa yang diceritakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail At-Taimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarah Muslim pada kisah yang sama, tetapi dengan tambahan, dan menjadi mati kedua kakinya dan juga tangannya dan seluruh anggotanya. Dan dalam riwayat lain disebutkan maka bercerai-cerai anggotanya. Ini perkara ni ditegahlah. Janganlah kita ada dalam hati kita. Bermula daripada dalam hati tu. Yang zahir dekat luar tu dia mula daripada dalam hati. Dalam hati kita, kita meremehkan ataupun memperlekehkan ataupun memperolok-olokkan syiar-syiar Allah SWT. Antara syiar Allah SWT yang besar adalah hadis baginda Nabi SAW. Begitu juga dengan kisah ke-36 tu. Kalau tuan-tuan tengok kisah ke-36 tu, balasan bagi yang menghina sunnah. Berkata Imam Abu Abdullah Ismail At-Taimi rahimahullah ta'ala, ada sebahagian ahli bid'ah yang mengejek sabda Nabi SAW yang berbunyi, iza staiqaza ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Artinya, apabila bangun seorang kamu daripada tidurnya, maka jangan ia memasukkan tangannya ke dalam bejana. Bejana ni bekas air. Jangan masuk tangan ke dalam bekas air, ya. Maka kita tu bangun, sunat kita membasuh kedua tangan sebelum kita nak memasukkan ke dalam bekas air. Bekas air yang mengandungi air yang suci, air mutlak pula tu yang boleh kita gunakan untuk bersuci, berwuduk, mandi wajib dan seumpamanya. Sebab apa pula? Kerana kata baginda Nabi, ia tidak tahu di manakah letak tangannya di waktu malam. Kalau terjemah literal, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, maka sesungguhnya seseorang tu dia tak tahu di mana tangan dia bermalam. Faham tak? Mana tangan dia bermalam. Jadi ahli bid'ah ini berkata sambil mengejek, saya tahu di mana tangan saya bermalam, iaitulah mana? Di atas hamparan. Maka apabila ia bangun pada hari yang berikutnya, ini balasan dia tu, dia mengolok-ngolok kan, tiba-tiba ia mendapati bahawa tangannya telah dimasuk ke dalam lubang duburnya, na'udzubillah, sehingga sampai ke hastanya, ke lengan. Masuk tangan sampai ke dalam lubang dubur, sampai ke lengan. Tu punca. Jadi berkata Imam Abu Abdullah Taimi rahimahullah ta'ala, maka hendaklah seorang itu berjaga-jaga daripada menghinakan dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Perkara-perkara yang tauqifi. Perkara-perkara yang tauqifi ni makna apa? Perkara-perkara yang kita ketahui dengan perkhabaran daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara tauqifiyah. Cubalah engkau lihat betapa perkara tauqifi itu ada catatan bawah tu. Bila perkara-perkara yang datang kepada kita melalui Al-Quran dan Sunnah yang merupakan satu ketetapan Allah yang tidak boleh ditokok tambah atau dicarikan alasan. Cubalah engkau lihat betapa kedua orang yang telah kita sebutkan tadi menerima akibat buruk dari ucapan atau perbuatan mereka. Ada lagi satu kisah yang ke-37 tu tuan-tuan, yang merupakan kisah yang mutawatir masa zaman Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan makna hadis di atas mengikut Imam Syafi'i dan para ulama yang lain rahimahullah ta'ala, bahawasanya orang yang tidur itu biasanya tangannya akan bermain-main di atas badannya. Kita mana sedar tangan kita bergerak-gerak. Boleh jadi tangan kita terletak di atas tempat najis. Sama ada dekat tempat darah jerawat atau kutu, darah nyamuk ke, atau tempat istinja dan seumpamanya. Wallahu a'lam. Habis. Yang ke-37 tu pula tuan-tuan adalah merupakan kisah yang penghina. Yang makna kisah seorang penghina ni, yang kisah ni mutawatir pada zaman tuan pengarang kitab iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kisah tu bagaimana? Di antara cerita yang serupa dengan cerita yang telah lalu, satu cerita yang masyhur dan telah diceritakan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya. Cerita ini telah sabit di sisi para qadi. Itulah cerita seorang lelaki di negeri Basrah di Iraq pada tahun 665 Hijrah. Lelaki ini adalah seorang yang jahat i'tiqadnya pada para ulama.
sedangkan anaknya adalah seorang yang sangat menghormati mereka. Kontra ni, berlawanan ya, abah dengan anak. Lalu pada satu hari anaknya balik ke rumah setelah mengunjungi seorang ulama yang soleh dan membawa balik bersama dengan sepotong kayu miswak, kayu sugi. Okey. Kemudian ayah bertanya sambil mengejek, apa yang telah diberikan kepadamu oleh Tuan Syekh itu? Lalu anaknya menjawab, sebilah kayu miswak ini. Apa dibuat ayah tu? Lalu si ayah tadi mengambil kayu miswak itu daripada anaknya dan memasukkannya ke dalam lubang duburnya sebagai satu penghinaan. Dibiar masuk dalam lubang dubur tu. Apa berlaku? Setelah itu kayu miswak tersebut lekat dalam duburnya untuk beberapa masa, sehingga apabila kayu miswak ini dapat dicabut secara paksa dari lubang duburnya, maka terkeluar bersama seekor anak anjing. Subhanallah. Ini kuasa Allah Ta'ala yang hampir serupa dengan seekor ikan. Lalu si ayah tadi membunuh anak anjing tersebut, dan pada waktu yang sama si ayah itu juga meninggal dunia. Dan dalam satu riwayat, ia meninggal dunia setelah 2 hari dari kejadian ini. Semoga Allah menjauhkan kita daripada segala balanya, dan semoga ia, ya Allah, memberikan taufik kepada kita untuk sentiasa kita dapat menghormati sunnah-sunnah Nabi SAW dan membesarkan syiar Islam. Amin ya rabbal alamin. Ini pengajaran lah buat diri saya dan tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Jangan kita meringan-ringankan, apatah lagi kita memperlekehkan dan mempersendakan. Ke-38 telah meriwayatkan kepada kami oleh Imam Al-Ambari daripada Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu anhu, alamatu maqatillahi azza wa jalla lil 'abdi an yarahu mustaghilan bima la ya'nihi. Ini 38 ni Imam Nawawi membawakan kata-kata Ma'ruf Al-Karhi yang memberi pedoman kepada kita, iaitu petanda kemurkaan Allah terhadap kita, terhadap seseorang hamba. Jadi apa dia petanda dia? Adalah menjadi tanda atas kemarahan Allah terhadap seorang hamba, bahawa ia seorang hamba tu suka membuang masa dengan melakukan barang yang tidak berfaedah. Suka buang masa, mensia-siakan masa, buat benda perkara yang tidak memberi faedah. Faedah dunia pun tidak, faedah akhirat pun tidak. Duduk termonong-monong, duduk mengganggu saja, ataupun buat benda-benda yang sia-sia, bermain-main, bersuka-suka aja. Jadi kalau kita ni dibiarkan hidup kita bermain-main, bersuka-suka, banyak buat benda-benda yang tak berfaedah dalam hidup kita, itu petanda Allah Ta'ala murka, ataupun juga itu adalah petanda Allah Ta'ala berpaling daripada seorang hamba. Na'udzubillah. Kemudiannya ke-39, yang ini ni telah meriwayatkan akan kami oleh Syekh Al-Hafiz Abdul Baqa daripada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau berkata, apakah engkau meminta akan Tuhanmu akan syurga sedangkan engkau melakukan apa yang dibencinya? Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih cetek dangkal pandangannya daripada engkau terhadap dirimu sendiri. Jadi kata-kata yang ke-39 ni tuan-tuan ada memberi kefahaman kepada kita bahawa sesungguhnya kehendak ataupun cita-cita atau azam yang kuat itu hendaklah dia disertai dengan amalan. Untuk menyempurnakan cita-cita tersebut. Kalau tak, dia jadi sebagai angan-angan. Kita nakkan kelepasan di hari kemudian, lepas daripada pelbagai bala musibah di hari kemudian tu, fitnah-fitnah kubur pada mahsyar, perbicaraan dan seumpamanya adalah dengan amal taat dan tinggalkan perkara-perkara maksiat. Jadi itu. Maka kita mohonkan syurga kepada Allah, dalam masa yang sama hendaklah kita berusaha. Namun sebaliknya, kalau kita nakkan syurga Allah, nakkan akhir kelepasan, tetapi kita tidak melalui jalannya, samalah seperti perahu yang cuba berlayar di atas daratan. Tarjun najata walam tasluk maslakaha fa inna safina la tajri 'alal yabisi. Engkau berharapkan kelepasan sedangkan kau tidak menjalani jalan-jalannya. Sesungguhnya perahu bahtera tidak berlayar di atas daratan. Yang ke-40 itu menyatakan kepada kita al-iftiqar, keberhajatan kita kepada Allah adalah jalan paling hampir bagi Allah yang maha mulia dan maha pengampun, paling dekat dengan Allah.
telah meriwayatkan akan kami oleh Syekh Al-Hafiz Abdul Baqa rahimahullah ta'ala daripada Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu. Tidak ada di antara hamba Allah Ta'ala satu hijab dinding yang lebih keras daripada banyak mengaku kehebatan diri. Apa dia? Ujub, takabur, memandang kelebihan diri dan memandang kehinaan. Pandang diri mulia, pandang orang lain hina. Itulah dia dinding yang menghalang seorang hamba tu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat mendekatkan dengan Allah. Sebenarnya yang menjauhkan seorang hamba tu dengan Allah. Adapun yang jalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah, dan tidak ada jalan yang lebih dekat kepada Allah daripada merendahkan diri kepada Allah. Iftiqar, merendahkan diri, kita menzahirkan kita tu hanya kita bergantung harap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada makhluk. Ke-41 telah berkata Abu Yahya Al-Bakrawi rahimahullah taala, aku tidak pernah melihat orang yang lebih ibadatnya daripada Syu'bah. Kulitnya kering di atas tulangnya sehingga tidak ada di antara kulit dan tulangnya itu daging. Ini menunjukkan kesungguhan Syu'bah pada beramal ibadah dan kezuhudannya pada perkara-perkara keduniaan. Makan minum seumpama. Ke-42. Daripada 42, 43, 44 sampai 47 ni adalah merupakan min aqwalil Imam Asy-Syafi'i. Daripada kata-kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala yang sangat berharga. Antara kita tengok ke-42 tu, iaitu berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, segala kebaikan dunia ini, segala kebaikan dunia dan akhirat adalah terhimpun pada 5 perkara. Pertama, kaya diri. Apa makna kaya diri? Kaya diri ni maknanya ghinan nafsi ni, kaya diri ni iaitu tidak berhajat kepada selain Allah. Hanya berhajat kepada Allah, itu makna kaya diri. Tak berhajat kepada selain Allah, hanya berhajat kepada Allah. Yang kedua, menahan diri daripada sebarang kezaliman. Tidak menzalimi. Tidak menzalimi diri sendiri, hatta tak juga menzalimi orang lain. Yang ketiga, mengusahai yang halal. Halal ni sangkut paut dengan makan, minum, pakai, tempat tinggal. Sangkut paut dengan yang halal. Dan yang keempat, pakaian takwa ni makna apa? Melazimi ketakwaan. Pakaian takwa yakni melazimi ketakwaan. Sentiasa dalam keadaan bertakwa, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah. Dan yang terakhir, tenang hati. Tenang hati ni makna tetap hati. Tetap hati dengan Allah Ta'ala pada setiap keadaan. Setiap keadaan ni umum lah. Sama ada keadaan kita senang ke, atau keadaan kita susah. Sama ada, maknanya tenang hati, tetap hati ni maknanya tidak gundah gulana, tidak resah gelisah, berkeluh kesah. Sebab resam. Kebanyakan orang apabila dia tu ditimpa kesusahan, dia resah gelisah, keluh kesah. Apabila ditimpa kesenangan, dia menjadi lupa diri. Jadi yang ini tetap, kalau kita seandainya menjadi orang yang tetap, ini adalah asas kepada kebaikan diri kita. Mana kita tenang dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala apa jua keadaan. Kita ditimpa ujian, kita sabar. Ditimpa musibah, kita sabar, redha. Dapat nikmat, kita bersyukur. Dibala dengan dosa, kita bertaubat, mohon keampunan. Inilah dia 5 perkara yang merupakan kebaikan dunia dan akhirat, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ke-43 begitu juga, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sesiapa yang sangat syahwatnya, maksudnya sangat kuat keinginannya terhadap dunia. Dunia, bila sebut dunia ni, sebab dunia ni dia ada dunia yang zahir, ada dunia yang batin. Dunia yang zahir ni perkara-perkara yang bersangkut paut dengan mata, benda, kesendapan, kenikmatan, kelazatan duniawi lah. Adapun yang sangkut dengan batin ni, iaitu yang sangkut dengan bahagian habuan-habuan yang batin daripada dunia itu, seperti kepangkatan, pujian dan seumpamanya. Jadi kalau orang yang kuat dia punya keinginan dia terhadap dunia, nescaya ia akan menjadi hamba bagi ahli dunia. Maksudnya apa? Dia akan menghambakan diri. Menghambakan diri terhadap dunia lah. Seolah-olah dunia tu tuan dia, dia jadi hamba. Maknanya dia akan mengorbankan masa, tenaga, usia dia untuk dunia.
Dan siapa yang suka meminta-minta, nescaya hilanglah daripadanya rasa kerendahan diri kepada Allah Ta'ala. Meminta-minta ni, meminta-minta kepada makhluk. Meminta-minta kepada makhluk, mengemis-ngemis. Meminta-minta. Makhluk ni tuan-tuan, kita minta sekali, dua kali boleh tahan lagi. Masuk kali ketiga, sampai seterusnya tu, naik muak pula dengan kita. Sedangkan sebaliknya Allah Subhanahu Taala murka kalau kita tidak meminta kepada Allah. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu Taala. Dan janganlah kita jadi hamba kepada dunia. Sebaliknya jadilah kita hamba Allah dan kita beribadat untuk kumpul bekal akhirat. Yang ke-44. 44 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sesiapa yang suka dibukakan Allah akan hatinya dan suka mendapatkan ilmu, maka hendaklah ia bersunyi diri. Ini amalan untuk kita mendapatkan ilmu. Ataupun mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kebenaran. Jadi perkara yang kita kena lazimi apa dia? Bersunyi diri. Bersunyi diri ni mengurangkan pergaulan dan mengurangkan makanan dan meninggalkan bergaul dengan orang-orang yang bodoh dan juga tidak bergaul dengan ahli ilmu yang tidak mempunyai kesedaran dan sopan santun. Ini antara amalan yang boleh kita tu Allah SWT buka kepada kita hati kita, mudahkan kita untuk menerima ilmu pengetahuan. Ke-45. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, simpanan yang paling bermanfaat ialah takwa. Simpanan ni pertaruhan kita. Tahu, simpanan, bekalan kita. Yang paling bermanfaat ialah takwa. Iaitu takwa itu adalah sebaik-baik bekal kan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, firman Allah Taala, berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal adalah ketakwaan terhadap Allah Subhanahu Taala. Dan simpanan yang paling berbahaya ialah permusuhan. Ini tuan-tuan terbenar dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Taala perintah kita supaya tolong menolonglah di atas dasar kebaikan dan juga ketakwaan. Wala ta'awanu, namun jangan kalian tolong menolong 'alal ismi, di atas dasar dosa, wal 'udwan, dan juga permusuhan. Jadi maknanya takwa ni simpanan yang akan bermanfaat pada kita pada hari kemudian, sedangkan pemusuhan ini akan memudaratkan kita di hari kemudian. Ke-46. Ke-46 berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, sebaik-baik amal itu 3 perkara. Yang dimaksudkan sebaik-baik amal tu sebahagian daripada sebaik-baik amalan depan tu ada. Iaitu mengingati Allah, zikrullah, menolong kawan-kawan, orang lain tahu menghargai dirimu. Hadirin hadirat yang dirahmati, sedang pendengar yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian. Afdalul a'mali salasatun zikrullah ta'ala wa muwasatul akhi wa insafun nas min nafsik. Yakni hadis salah satu min afdalil a'mal. Baik. Kata Imam Syafi'i tadi itu, sebaik-baik amal itu 3 perkara. Pertama, zikrullah, mengingati Allah. Jadi zikrullah ni ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus. Zikrullah secara umum tu segala amal ketaatan itu termasuk dalam zikrullah. Semua apa bentuk amal ketaatan, segala bentuk akad syarak, semua termasuk dalam zikrullah. Adapun zikrullah yang secara khusus itu, iaitulah merujuk kepada merujuk kepada zikir-zikir, ingatan-ingatan, ungkapan sama ada di lidah dan juga di hati, yang memuji Allah, menyucikan Allah, membesarkan Allah, dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ada pula zikir-zikir yang sangkut dengan waktu, sangkut dengan tempat, ada sangkut dengan situasi. Maka antara amalan yang afdal adalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala pun berpesan supaya kita ni banyak mengingati Allah dan
ingatan kita terhadap Allah itu adalah lebih besar daripada berbanding dengan segala ingatan kita terhadap segala sesuatu selain Allah. Kemudiannya menolong kawan-kawan, tolong kawan-kawannya dalam kesusahan dan ataupun yang memerlukan bantuan. Dan yang ketiga, orang lain tahu menghargai dirimu. Ini tuan-tuan boleh catat dekat situ tu. Makna apa yang ketiga tu? Yakni insafun nas min nafsik. Maknanya manusia boleh menghargai, tahu menghargai, menyedari ataupun mengadili diri kamu. Habis. Ke-47, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tidak mengenal akan riak kecuali orang yang ikhlas. 47 dengan 48 ni bersangkut paut dengan ikhlas dan juga riak. Jadi kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, memetik perkataan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata tidak mengenal akan riak kecuali orang yang ikhlas. Makna orang takkan tahu tentang hakikat ataupun tentang sebenar-benar riak, melainkan dia benar-benar ikhlas. Jadi maksudnya apa? Tu bawah tu ada. Tidak mengenal akan hakikat riak dan tidak akan mengetahui segala persoalan tentang riak dan kesamarannya, sama riak ni, dan kehalusannya, halus riak, kecuali orang yang benar-benar ikhlas. Kerana orang yang ikhlas itu telah berusaha pada masa yang panjang dalam membahas dan berfikir serta memperdalami masalah riak, sehingga ia benar-benar mengetahui apa yang dinamakan riak atau sekurang-kurangnya ia mengetahui sebahagian besar daripada permasalahannya. Dan hal ini tidak dapat dicapai oleh semua orang dan hanya dapat dicapai oleh orang-orang tertentu sahaja. Baik. Jadi kita dalam pertemuan yang beberapa siri yang lepas ada dah panjang lebar membicarakan tentang ikhlas. Ikhlas. Dan ikhlas itu adalah merupakan syarat penerimaan amalan di sisi Allah SWT. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk buat amal ta'at dengan ikhlas. Ikhlas dengan makna apa? Menunggalkan Allah SWT pada segala amal ketaatan. Maksudnya kita tidak menghendaki dengan amal ta'at yang kita buat, melainkan nak menghampirkan diri kepada Allah, nak mendapatkan keredaan Allah, kasih sayang Allah, keampunan Allah, nak dapatkan janjian-janjian Allah SWT dengan amal ta'at yang kita lakukan. Iaitu masuk dalam jumlah keikhlasan. Adapun perkara yang membinasakan keikhlasan adalah riak. Namun riak itu tuan-tuan, dia ada kalau yang pada golongan mukhlisin, golongan yang benar-benar mendalami tentang persoalan ikhlas dan riak ini, dia akan mendapati bahawa riak itu sangat halus. Seperti mana baginda Nabi SAW menyatakan, riak itu lebih halus lagi daripada rangkakan kaki semut. Rangkakan kaki semut. Nak cerita halusnya riak tu. Kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Hujjatul Islam, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, bicara tentang riak ni, Masya Allah tabarakallah. Riak tu dikategorikan ada riak jali, riak yang terang. Ada riak itu dinamakan riak yang khafi, riak yang tersembunyi. Ada riak itu akhfa, riak yang lebih halus lagi. Ada riak yang akhfa minhu. Masya Allah tuan-tuan. Panjang lebar nak bicarakan. Dan dalam satu kitab khas, dalam kitab Ihya Ulumuddin, bicara tentang celaan terhadap riak. Dalam bicara perkara-perkara yang muhlikat, merupakan pembinasa terhadap diri kita, terhadap agama kita, terhadap dunia akhirat kita. Jadi riak ni secara umumnya iaitu kita menuntut perkara keduniaan dengan amal akhirat yang kita lakukan. Antara perkara-perkara keduniaan tersebut, pujian orang, sanjungan orang. Kita buat amal taat kerana nak orang puji, ataupun kerana nak disanjung, ataupun nak popularity, ataupun kita nak pangkat, ataupun kita nak pengaruh, ataupun kita nak kebenaran, kemewahan kehidupan. Jadi itu semua kalau ada dalam hati kita dengan amalan yang kita lakukan, sama ada kita tu sebelum kita buat amal tu, ketika buat amal, selepas kita buat amal, kerana riak dia boleh berlaku sama sebelum, selepas, semasa ataupun selepas. Maka riak itu menyebabkan amalan kita tu ditolak, tidak diterima oleh Allah, bahkan kita melentangkan diri kita kepada kemurkaan Allah SWT dan azab sesaat yang bersangkutan pedih. Jadi
hakikat riak ni, yang nak tahu orang yang benar-benar ikhlas. Ada pun orang yang mengatakan bahawa semua orang mengetahui akan hakikat riak, maka ini timbul daripada kejahilian hakikat riak tersebut. Dan selagi akan saya sebutkan dalam kitab ini satu bab yang menerangkan masalah riak ini, dan engkau akan melihat perbahasan yang menyejukkan mata engkau, insya-Allah. Jadi tentang riak ni, Imam Nawawi nak buat satu bab khas dalam kitab ini. Namun tidak kesampaian kerana Allah Ta'ala telah menjemput beliau kembali ke rahmatullah sebelum dapat beliau menyempurnakan kitab ini. Jadi bab yang beliau nak berhasrat, beliau nak keluarkan tu tak ada. Ada kat situ kata kan, saya akan sebutkan dalam kitab ni. Tapi beliau sebut juga tentang riak. Depan tu kita tengok ke 48 tu. Permasalahan riak yang sama-sama. Sama-sama ni makna kabur. Riak ni kabur. Kadang kita ingat kita tak riak, kadang kita ingat kita ikhlas. Kan rupanya kita masih ada riak lagi. Jadi cukuplah untuk kita mengetahui halusnya dan tersamarnya masalah riak ini apabila kita melihat kepada apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Abul Qasim Al-Qushairi. Dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah, beliau ada nyatakan kisah yang beliau nakal daripada Abu Zaid radhiyallahu anhu, seorang ulama sufi. Ia berkata, adalah aku selama 12 tahun mendidik diriku. 5 tahun pertama aku adalah cermin kepada hatiku. Kemudian 1 tahun aku melihat antara diri dan cermin tadi. Tiba-tiba aku dapati tengah-tengah diriku ada terbuku satu ikatan yang sangat kukuh. Ikatan akhlak yang tercela. Lalu aku berusaha menghilangkannya selama 12 tahun. Kemudian apabila aku memandang pula ke dalam batinku, tiba-tiba di dalamnya masih ada satu ikatan lain yang sangat kukuh. Lalu aku berusaha untuk memeranginya selama 5 tahun pula. Aku selalu berfikir bagaimana aku dapat menghilangkannya. Akhirnya terbukalah bagiku hijab, sehingga aku melihat kepada makhluk ini seakan-akan mereka semuanya telah mati. Lalu aku pun bertakbir 4 kali kerana kematian mereka. Apa pengertian terdepan tengok. Dari sini maka cukuplah untuk kita mengetahui kesamaran sifat riak ni dan kaburnya. Apabila ianya masih kurang jelas ke atas orang sufi yang seperti Syekh Abu Zaid yang susah kita mencari tandingannya. Adapun perkataan fara'aituhum mauta, maka aku lihat mereka semuanya telah mati ini. Pada penghujungnya. Makna apa? Maka ini merupakan satu ungkapan yang sangat indah sekali. Sedikit sekali dapati orang yang dapat membuat ungkapan seperti ini selain daripada para anbiya. Dan di sini saya akan sebutkan sebahagian daripada keterangannya dengan secara ringkas sahaja. Makna ungkapan ini ialah bahawa beliau telah sungguh-sungguh sekuat tenaga untuk membersihkan dirinya. Maka akhirnya bersihlah dirinya. Bersih diri ini iaitu dengan bersihkan hati itu daripada sifat-sifat kecelaan dan hiasi dengan sifat-sifat kepujian. Bersihkan anggota zahir daripada dosa-dosa yang zahir, maksiat-maksiat yang zahir, dan dihiasi dengan amal taat yang zahir. Itu makna bersihkan diri. Selain daripada pengertian bersihkan diri dengan makna taharah, suci daripada najis, suci daripada hadas. Jadi Imam Abu Zaid telah bersungguh-sungguh berusaha membersihkan diri. Bila begitu, bercahaya hatinya, beliau telah menguasai hatinya dan memilikinya sebagai milik yang sempurna. Tunduklah nafsu itu kepadanya secara keseluruhan. Ketika itu beliau melihat kepada seluruh makhluk ini, maka beliau mendapati mereka semua laksana seumpama. Bila melihat, kata beliau tu, bila beliau melihat makhluk ni, melihat seumpama melihat orang mati. Kenapa pula? Yang sudah tidak ada hukum yang berlaku lagi kat atas mereka. Mereka tidak dapat memberi mudarat. Orang mati mana nak boleh bagi mudarat, mana nak bagi manfaat. Mereka tidak dapat memberi satu apa jua pun. Mereka juga tidak dapat menahan sebarang pemberian. Mereka tidak dapat menghidupkan dan juga tidak dapat mematikan. Mereka tidak dapat menghubungkan, mereka juga tidak dapat memutuskan. Mereka tidak dapat mendekatkan, mereka tidak dapat menjauhkan. Mereka tidak dapat membahagiakan, mereka tidak dapat mencelakakan. Mereka tidak dapat memberi rezeki dan juga mereka tidak dapat menahan rezeki. Mereka tidak memiliki bagi diri mereka sebarang kemanfaatan atau kemudaratan. Mereka juga tidak memiliki mati, hidup dan kebangkitan. Maka inilah sifat-sifat yang disebut tadi tu, sifat-sifat orang yang mati. Maka makhluk semua akan diperlakukan seperti orang mati pada perkara-perkara yang telah disebutkan di atas. Jadi makhluk itu tidak ditakuti dan tidak diharapkan. Ini kesimpulan penting. Sebab kita buat amal ibadat, punca kita boleh riak antaranya adalah makhluk. Apa dia? Kita nakkan pujian daripada orang. Sedangkan pujian daripada makhluk ni tidak beri manfaat, tidak beri mudarat kita. Kerana
penilaian, penerimaan amalan kita di sisi Allah Subhanahu Taala tu bukannya berdasarkan penilaian orang. Baik. Kemudiannya, jadi di sini kesimpulan untuk kita. Makhluk itu tidak ditakuti, tak sepatut kita takut dan tak patut kita harap, dan tidak dikehendaki apa-apa ada pada sisi mereka, tak tamak kita kepada mereka, pada apa yang ada pada mereka. Tidak perlu untuk kita riak kerana mereka atau kita berpura-pura terhadap mereka. Bahkan kita tidak perlu sibuk kerana mereka. Mereka juga tidak boleh dihina atau disebut-sebut kekurangan mereka. Sebalik itu, mereka kita tak usik. Jangan dihina. Jangan dikata-katakan kekurangan mereka. Kalau dikatakan belakang-belakang kekurangan yang wujud, maka itu dinamakan mengumpat. Kalau kita kata depan-depan, itu dikatakan mencela. Kalau kita kata belakang-belakang kekurangan yang tak wujud, itu membohong, memfitnah. Dan tidak boleh disebut-sebut keaiban mereka, melainkan seandainya diperlukan, dibenarkan oleh syarak. Dan juga tidak boleh dicari kesilapan dan kelemahan mereka. Kita tidak boleh hasad dengki terhadap mereka kerana merasakan terlalu banyak kurnia yang diberi oleh Allah kepada mereka. Bahkan mereka sepatutnya dikasihi dan diterima keuzuran mereka. Namun hukum Allah seperti hudud tetap wajib kita laksanakan ke atas mereka yang berkenaan, sesuai dengan kehendak syarak. Dan tidak menghalang dan atas pelaksanaan hukum hudud itu oleh segala sifat yang kami sebutkan di atas. Walaupun hukum hudud perlu kita laksanakan, namun kita tetap menutupi keaiban mereka seperti halnya orang yang sudah mati. Apabila mereka disebut dengan tidak baik oleh seseorang, maka mesti kita melarangnya seperti mana kita dilarang daripada menceritakan sebarang keaiban si mati. Ini kan ada satu kisah. Baginda Nabi menghukum, memukul seorang peminum arak kan. Kemudiannya ada seseorang yang menyaksikan kejadian tersebut tu, mencela, melaknat dia. Kemudian baginda Nabi pun kata, la tal'inhu, jangan kau laknat dia. Maka sesungguhnya tidak aku ketahui melainkan pada diri dia ni ada kasih kepada Allah dan Rasul. Nampak? Jadi orang kalau dia buat salah, aib dia kena hukum lah. Tapi kita nak mencela, jangan. Kemudiannya, kita tidak membuat satu kerana mereka dan begitu juga kita tidak meninggalkan sesuatu kerana mereka. Ini kesimpulan penting. Kita dalam beramal ibadat, kita tak buat sesuatu kerana orang dan kita tidak meninggalkan amal ibadah kerana orang. Itu dekat situ kehalusan riak tu. Dan kita sama sekali tidak akan terhalang daripada membuat sebarang ketaatan dengan sebab mereka. Seperti halnya kita tidak terhalang daripada melakukan sebarang ketaatan dengan sebab orang yang telah mati. Maka kita tidak perlu ambil peduli dengan pujian mereka. Dan kita tidak menghendakinya. Dan juga kita tidak benci kepada sebarang celaan mereka. Bahkan celaan itu tidak perlu untuk dijawab. Ringkas kata bahawa mereka itu laksana tidak ada pada segala perkara yang kita sebutkan tadi. Mereka sebenarnya ditadbirkan di bawah hukum hakam Allah. Maka sesiapa yang bermuamalah akan mereka dengan cara yang telah kami sebutkan ini, nescaya ia akan menghimpunkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Kita memohon akan Allah yang Maha Mulia agar kita sentiasa mendapat taufik daripadanya. Maka sekadar ini cukuplah menjadi peringatan dan huraian kepada apa yang telah diperkatakan oleh Syekh Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Wallahu alam. Jelaslah tu kan. Tak perlulah saya perincikan lagi. Kerana rasanya kat situ perincian tu pun dah meninggalkan bimbingan, pedoman yang jelas kepada kita. Sepatutnya bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Jadi kita pastikan kita punya amal ibadah kita terhadap Allah SWT tak ada sangkut paut dengan manusia. Kita tak buat kerana orang, tak tinggalkan orang. Dan tidak terkesan kita kerana pujian ataupun cercaan orang. Barulah kita dapat mencapai kepada tahap keikhlasan amal. Yang kita amal itu semata-mata yang kita harapkan kehampiran kepada Allah, keredaan Allah dan balasan daripada Allah SWT. Ke-49 ini anjuran supaya kita rebut peluang beramal ketika masih muda, masih bertenaga, sebelum sampainya tibanya masa masih tua. Berkata Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, telah berkata Imam Sariyus Saqati rahimahullah, wahai para pemuda, sungguh-sungguhlah kamu sebelum kamu sampai seperti keadaan aku sekarang ni, iaitu sudah tua, maka kamu akan lemah dan taksir seperti mana aku telah menjadi lemah dan taksir sekarang ni. Sedangkan Imam Junaid Al-Baghdadi, sebenarnya ketika Imam Sari Saqati berkata perkataan ini, kata Imam Junaid Al-Baghdadi, waktu Imam Sari Saqati berkata ni, walaupun waktu tu dah berusia emas,
Anak-anak muda masih tak dapat menyamai kesungguhan dalam berbuat ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Apatah lagi pada ketika muda. Jadi rebutlah peluang untuk beribadat ketika muda, ketika masih sihat walafiat, ketika masih segar bugar, bertenaga. Kerana kualiti dia tu dan penghasilan dia, kuantiti dia tak sama ketika kita dah berusia, dah lemah, dan banyak kekurangan. Yang ke-50 ini menceritakan kisah ada di kalangan di antara salafun salihin yang membuat helah daripada dia dilantik dan diberi jawatan sehingga sanggup pura-pura gila. Macam kisah yang ke-50 tu, Imam Ahmad bin Abu Al-Hawari. Pernah kita betulkan sebelum ni. Abu Al-Hawari rahimahullah ta'ala dalam kitab Az-Zuhd telah meriwayatkan kepada kami oleh Syekh Suwaid rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, aku melihat Abu Marsad rahimahullah ta'ala berjalan di pekan, memakan seketul tulang yang ada sedikit daging padanya dan sekeping roti. Beliau berbuat demikian supaya apa? Terlepas daripada diminta untuk menjadi qadi. Nampak? Makan dekat jalan. Dan satu cerita lagi hampir sama dengan ini, cerita Sufyan Tsauri rahimahullah ta'ala. Ketika beliau dipaksa mengharap Amirul Mukminin, lalu beliau berlakon seperti seorang gila yang menyapu-nyapu hamparan Permaidani sambil berkata, alangkah indahnya hamparan ni, cantik kapet ni, berapa kamu beli? Berapa harga dia? Saya hendak pergi kencing. Lalu akhirnya beliau diusir daripada istana. Maka dengan cara ni beliau dapat jauhkan diri daripada mereka, selamat daripada pemerintahan mereka, tak nak terlibat dengan pemerintahan. Ke-51, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah mati seorang anak bagi Sayyidina Husain. Jadi ini daripada yang kata-kata yang ke-51, 52, 53, 54, 55 ni semuanya nak membicarakan tentang keredaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingatkan nak perhabiskan. Nampak gayanya macam tak banyak lagi tu, kan? Dan kisah-kisah ni pun, kata-kata ni pun jelas-jelas. Tuan-tuan pun baca insya-Allah dengan ikhlas, dengan mengharapkan petunjuk pertolongan daripada Allah SWT, akan dapat kefahaman dan juga supaya dapat kita amalkan apa yang kita faham tu dan boleh manfaat kepada kita dunia dan juga di hari kemudian insya-Allah taala. Jadi ini kisah sebagai penutup lah rasanya untuk malam ni. Kisah kata-kata yang ke-51 tu, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, telah mati, meninggal dunia seorang anak bagi Sayyidina Husain, keturunan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cicit Rasulullah lah meninggal dunia. Tapi orang ramai tidak melihat sebarang kesedihan di mukanya. Lalu ada yang mencela beliau kerana yang demikian tu. Tak sedih pun tengok anak mati. Maka Sayyidina Husain terus menjawab, kami adalah satu keluarga yang meminta sesuatu kepada Allah Ta'ala, lalu Allah memberikan kami. Apabila Allah Ta'ala menghendaki sesuatu yang kami tidak sukai pada sesuatu itu yang dia cintainya, maka kami pun pasti redha akan dia. Secara umumnya, makna kita ni tak suka kepada kematian, kita akan sedih. Tapi di sini pada hakikatnya, apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan kematian itu, berarti Allah Ta'ala redha dengan kematian itu. Apabila Allah Ta'ala redha, maka dia pun, Sayyidina Husain pun redha. Ini menunjukkan redhanya terletak kepada keredaan Allah. Begitulah sepatutnya kita ini, kehidupan kita, redha kita mestilah bergantung kepada redha Allah, dan murka kita mestilah berdasarkan kepada murka Allah. Dan dengan kata lain, apa yang Allah Ta'ala redha, kita kena redha. Apa yang Allah murka, itulah yang wajib kita murka. Habis sampai situ dululah kot tuan-tuan. Nanti kita sambung minggu depan. Mungkin ada 2-3 kali baca lagi kot untuk kita mengkhatamkan kitab ini. Sampai sini dahulu. Lebih kurang saya tu harap-harap maafkan, diuzurkan. Salah silap saya tu harap-harap diperbetulkan. InsyaAllah panjang umur. Kita sambung lagi pertemuan minggu hadapan. Wallahu a'lamu bishawab, wa ilaihil marji' wal ma'ab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wanshur alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda was sama' bi nuri syamsik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arinal asya' kama hi, Allahumma arinal asya' kama hi, Allahumma arinal asya' kama hi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.